이 아이들이 없어지고 이 대한민국에서 한꺼번에 5명이 실종된 이 사건을 해결을 하지 못하고 있습니다. 정말 안타깝지요. Hai, anda bersama saya Hani dalam Hani Buzz Beja. Allah. Hai, anda bersama saya Hani dalam Hani Buzz Beja. Video kali ini Hani akan mengupaskan sebuah kes kehilangan dan kes pembunuhan yang paling popular dekat Korea. Kes ni dikategorikan sebagai unsolved case. So, kes ni berlaku pada tahun 1991 and dia melibatkan sekumpulan budak lelaki yang berumur di antara 9 hingga 13 tahun. And misteri kehilangan mereka ni memang banyak menarik perhatian penduduk dekat Korea Selatan, and it caused a national media frenzy. Sampaikan Presiden South Korea pada waktu tu, iaitu Presiden Roh Tae-woo, mengarahkan polis dan askar untuk mengadakan pencarian secara besar-besaran. Dan kes ini dipanggil sebagai The Frog Boys. So, nak tahu kenapa kes ini dipanggil sebagai kes The Frog Boys, and macam mana kehilangan budak-budak ni boleh menarik perhatian ramai gila penduduk kat Korea, and macam mana kes ini dikategorikan sebagai unsolved case. So, let's go through the crime. So, pada Mac 26, 1991, so hari itu merupakan hari public holiday dekat Korea Selatan, sebab hari itu telah diadakan pilihan raya yang first, pilihan raya pertama di seluruh Korea Selatan. So, lebih kurang pada pukul 8 pagi, 6 orang budak lelaki yang berumur di antara 9 hingga 13. So, budak-budak ni diorang tengah main-main dekat sebuah rumah ni. Pemilik rumah tu Ho Yeon Jo. Tapi penyewa rumah Ho Yeon Jo ni dia komplain sebab budak-budak ni bising. Biasalah budak-budak kan, main-main memang bising. So, dia komplain, dia marah-marah budak-budak tu. Dia kata dia suruh budak-budak ni pergi main jojo, jangan main kat rumah dia, dekat area kawasan tu. Budak-budak ni pun aku je lah, and diorang pergi daripada kawasan tu. So, sebelum diorang bergerak ke tempat lain, ada seorang budak ni daripada 6 orang budak lelaki ni, dia cakap dia nak balik rumah. Dia nak balik rumah sebab dia nak makan breakfast. So, the rest of the 5 children, diorang mula bergerak ke Gunung Waryong. Dekat gunung tu memang dekat area dengan rumah diorang. So, diorang bawa lah sekali ting kosong, dia bawa ranting. On the way nak ke Gunung Waryong tu, diorang terserempak dengan Abang Ho Yeon Jo, pemilik yang rumah tadi. So, dia terserempak dengan budak-budak ni. Dia tanyalah nak pergi mana. Tu budak-budak ni cakap nak pergi Gunung Waryong sebab diorang nak cari telur salamander. Dia amphibian. Dia bukan dah katak. Dia salamander. Pandai-pandai lah korang cari salamander tu apa, Google ya, Mr. Google ada. So, lepas pada tu Tae-ryong yang kata nak balik rumah nak makan breakfast tu, dia join budak-budak tu balik. Dia jumpa kawan-kawan dia dekat entrance Gunung Waryong tu, entrance nak ke yang hiking trail Gunung Waryong tu. Tapi bila dia dengar kawan-kawan dia cakap diorang nak pergi hiking Gunung Waryong tu sebab nak cari telur salamander, budak ni dia tak jadi. Dia cakap dia tak nak ikut sebab mak dia pesan kat dia. Mak dia pesan jangan pergi jauh-jauh daripada rumah. Hang jangan nak duk merayau tempat lain lah. Jangan duk pergi merata-rata sangat lah. Macam tu lah mak dia cakap. So, Tae-ryong ni pun tak jadi ikut. So, dia pun balik rumah. Tinggallah 5 orang sahaja. So, sekarang mulalah misteri kehilangan mereka. So, sekitar pukul 6 petang macam tu, parents budak-budak ni yang 5 orang tadi yang pergi hiking dekat Gunung Waryong ni, diorang mula pelik sebab anak-anak diorang tak balik lagi. Sebab dah pukul 6 petang kan, daripada pagi tadi diorang keluar sampai pukul 6 petang tak balik-balik. So, they decided to start searching sekitar Gunung Waryong tu, but still tak jumpa apa-apa. So, end up diorang ambil keputusan untuk call polis. Tapi polis ni dia anggap macam budak-budak ni sesat je. Dia tak macam fikir yang oh, budak-budak ni hilang ni macam mana ni, tak ada. So, polis dengan orang kampung semua gather. Diorang pergi cari budak-budak tu sampai pukul 3 pagi. But still tak jumpa. So, selepas daripada
kehilangan 5 orang budak ni, stesen TV mulalah dia laporkan berita kehilangan pasal budak-budak ni. Dalam dekat laporan berita tu, diorang buat statement yang budak-budak ni hilang masa dekat Gunung Waryong sebab nak cari telur katak. Dia tak cakap nak cari telur salamander sebab mostly penduduk dekat Korea masa tu diorang tak tahu salamander tu apa. So dia statekan budak-budak ni hilang kat Gunung Waryong masa tengah cari telur katak. So that's why kes ini dipanggil The Frog Boys. At the same time, banyak gila risalah, poster diedarkan dekat seluruh Korea Selatan. Even sampai 300,000 polis dengan askar terlibat dalam pencarian. Bukan dekat Gunung Waryong je, tapi dekat seluruh negara. Dekat stesen bas, dekat stesen kereta api, kat taman permainan, kawasan perumahan, semua tempat. Tapi still tak jumpa. Tak lama selepas beberapa hari, like weeks after that, macam-macam lah orang Korea ni mulalah buat spekulasi. Ada yang cakap budak-budak ni kena dengan UFO, ada yang cakap budak-budak ni kena culik dengan spies daripada Korea Utara untuk sebagai like science experiment. And kes diorang ni banyak gila syarikat and individu yang mendermakan duit sebanyak 42 juta won. So dekat dalam duit macam lebih kurang 144k macam tu untuk zaman tu lah. 42 juta won tu digunakan untuk reward sebagai ganjaran siapa yang dapat jumpa 5 orang budak ni. Even pelajar-pelajar sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah semua, diorang ada buat kempen tau. Diorang buat kempen cari Frog Boy. Kotak susu segar pun diorang cetak muka budak-budak yang hilang tu. So macam, tapi scary lah. And ada juga parents yang sanggup stop kerja sebab nak cari, nak tumpukan perhatian like full time nak cari anak diorang yang hilang. Pada tahun 1982, ada sebuah filem yang bertajuk Come Home Frog Boys telah disiarkan di TV. Masa tu still tiada petanda if ada sebarang unsur jenayah dalam kes kehilangan mereka berlima. Ramai yang anggap yang budak-budak tu merajuk sebab ada perselisihan faham dengan family. So sebab tu diorang tak nak balik. Kini filem tu dibuat untuk pujuk Frog Boys ni balik. And then ada satu unit polis yang beroperasi pada tahun 2001 ditubuhkan khas untuk cari The Frog Boys and juga untuk siasat kes kehilangan mereka. Tapi lama kelamaan sebab benda ni pun dah makan tahun, orang pun dah lupa. Memang cerita ni macam lenyap macam tu je dekat Korea Selatan. Orang dekat Korea semua dah lupa dah pasal Frog Boys ni. Dah tak ada siapa pun ingat. Ada seorang bapa kepada Frog Boys ni, salah seorang Frog Boys ni, dia meninggal sebab kanser pada tahun 2001. Dia pun salah seorang yang parents yang tumpu perhatian gila-gila untuk cari anak diorang yang hilang ni. Dia memang travel the whole South Korea untuk cari anak dia. 11 tahun kemudian, pada 26 September 2002, 2 orang lelaki yang tengah petik buah oak dekat area Gunung Waryong, diorang terjumpa cebisan pakaian and tulang manusia. 발견된 작은 두개골은 전국을 떠들썩하게 했던 사건을 떠올리게 했습니다. 91년 감쪽같이 사라진 5명의 소년들. So lepas 2 orang lelaki ni jumpa cebisan pakaian and tulang manusia ni, polis semua dah buat siasatan semua and disahkan tulang-tulang and baju tu semua adalah milik kepada Frog Boys. 숨지고 말았단 말인가. 11년 전 개구리를 잡으러 간다며 집을 나간 뒤 실종됐던 개구리 소년들로 추정이 되는 어린이 유골들이 대구 달서구. Tapi polis diorang macam hapuskan kawasan yang ekskavasi untuk macam cari tulang-tulang budak-budak ni dengan diorang macam tutup kes macam tu je. Diorang macam cakap yang diorang buat kesimpulan yang budak-budak ni hanya mati sebab hypothermia ataupun mati kesejukan. Sebabkan polis just buat kesimpulan macam tu je, ramai gila parents yang sedih. Like, siapa je tak sedih? Tunggu punya lama like 11 tahun dah jumpa, lepas tu dia punya conclusion dia sebab hypothermia tu je. Like so ramai lah parents sedih sebab diorang tahu kawasan Gunung Waryong tu budak-budak selalu naik. Even bukan budak-budak pun, penduduk kat situ memang selalu pergi Gunung Waryong. Memang situ kawasan yang berkatakan susah gila nak sesat. Even penduduk dekat situ pun diorang bantah sebab diorang tahu budak-budak and semua penduduk dekat kawasan tu tahu area Gunung Waryong tu.
tak pernah lagi ada orang tersesat dekat situ. And diorang punya mayat diorang tu dijumpai 2 kilometer je daripada rumah diorang. And diorang tahu yang budak-budak ni pun selalu hiking dekat situ. Kawasan tu boleh dikatakan just like high hill saja. Dia macam kawasan yang tinggi, yang bukan kata macam hutan banat yang macam kalau masuk tu memang sesat, tak. Even ada penduduk cakap yang kawasan Gunung Wariong tu kalau tengah malam memang nampak orang naik turun gunung tu, sebab pekan tu memang terang dengan lampu. So dekat situ macam pelik kan, macam takkanlah budak-budak ni tak dengar bunyi trafik ke bunyi, sebab dah dekat dengan kawasan pekan kot. Tapi still polis dakwa yang kes ni tak ada unsur jenayah, walaupun dekat tengkorak budak-budak tu dah ada kesan lubang macam kesan tembakan. So tahun tu juga ramai yang berspekulasi mungkin budak-budak ni kena tembak disebabkan oleh askar yang tengah praktis menembak. Tahun 90-an tu kawasan tu memang kawasan askar berlatih menembak. So diorang fikir mungkin ada askar yang tertembak and dia tanam budak-budak tu dekat situ. Ada yang cakap budak-budak ni kena bunuh menggunakan pemutar skru. Tapi apa yang lagi scary-nya, diorang jumpa lebih daripada satu lubang dekat tengkorak budak-budak ni. And corak dia pun konsisten. 둔탁한 물체, 뾰족한 물체 두 가지 흔적이 가장 많이 나타나지만 So lepas dah siasat, akhirnya polis pun admit yang diorang salah, yang diorang cakap budak-budak ni just mati sebabkan hypothermia. So diorang admit yang sebenarnya budak-budak ni memang mati sebab dibunuh. Dan cara banyak-banyak budak ni diikat dengan cara salah satu dari lengan baju salah seorang kanak-kanak kat situ. Cara simpul lengan baju yang diikat ni dia menggunakan ikatan reef. Mungkin orang yang buat ni adalah orang yang mahir dalam industri perkapalan ataupun automotif. Dan dekat skull diorang ni pun ada macam satu lubang besar. So berkemungkinan diorang ni kena ketuk dengan benda yang tumpul. Ada seorang ahli psikologi forensik South Korea ni dia cakap yang alat yang digunakan ni mungkin adalah alat yang luar biasa, yang special. 저 정도의 디귿자 모양의 날카로운 상처, 자연적으로 생긴 상처가 아닙니다. So this one, and you can see it penetrates into the endocranial surface where the brain would be. This would be a very serious injury. Dekat tengkorak budak-budak ni ada lumut. So, diorang buat teori mungkin budak-budak ni ditanam secara tergesa-gesa. And mayat budak-budak ni ditanam di saluran pinggir gunung. Air yang lalu kat situ akan menyebabkan tanah tu terhakis. And mayat budak-budak tu pun naik ke permukaan. So, bila dia naik ke permukaan, dia akan terdedah kepada udara, terdedah kepada hujan yang lebat. That's why tumbuh lumut dekat skull diorang. Ada 2 tengkorak dijumpai ada kesan darah, dan 2 tengkorak lagi ada kesan lubang disebabkan oleh kesan tembakan. Dan akhirnya kes Frog Boys ini dianggap sebagai kes bunuh. Dia bukan lagi kes sebab hilang ke kes colik ke, tak, dia adalah kes bunuh. Yang tak lama selepas mayat budak-budak ni dijumpai, family budak-budak ni pun buat upacara semayang dekat tapak yang mayat diorang ni dijumpai. Mayat budak-budak ni dikebumikan pada 25 Mac 2004. Dan tengkorak diorang ni didermakan kepada Universiti Gyeongbuk untuk kajian perubatan. Yang akhirnya kes ni macam tu je, tak ada perkembangan, tak jumpa siapa suspek dia, like no clues. Walaupun dah buat bedah siasat, still diorang tak jumpa apa-apa langsung. And akhirnya pada 2006, kes ni mencapai status had masa. Dekat South Korea, diorang ada status had masa untuk kes bunuh. So, any kes bunuh yang melebihi 15 tahun akan ditutup macam tu. So, lepas 15 tahun, kalau kata diorang terjumpa, dia dah jumpa siapa yang bunuh tu, orang tu tak akan dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Tapi nasib baik pada Julai 2015, South Korea mansuhkan status had masa. So mungkin ada harapan lah untuk budak-budak ni untuk dapat keadilan. Dan tahun 2011 juga ada satu filem yang bertajuk Children tayangkan. Tapi filem ni banyak dapat kritikan sebab filem ni terlalu banyak sangat unsur fiction. So ramai orang tak suka filem ni. Dan dalam satu interview ni, diorang ada interview seorang budak lelaki yang pernah satu sekolah dengan
Frog Boys ni, dia ada cakap yang hari yang start budak-budak tu hilang, dia ada cakap dia memang tak jumpa langsung Frog Boys tu, tapi dia dengar jeritan budak-budak tu. Yang kawasan budak lelaki ni memang dekat area pinggir Gunung Waryong, so dia boleh dengar bunyi budak tu jerit. Pagi tu dia pun sama juga, ada pergi dekat Gunung Waryong tu untuk cari telur salamander dengan adik-adik dia, tapi dia tak terserempak pun dengan Frog Boys tu. Dia ada cakap yang dia ingat yang dia dengar bunyi jeritan tu pada pukul 11.30 pagi, sebab dia cakap dia dengar bunyi jerit tu sebelum dia makan tengah hari. Dan dia ada dengar bunyi 2 jeritan berturut-turut. Yang dia cakap memang saya tak ragu-ragu, saya terdengar 2 jeritan waktu tu, dan saya takkan dapat lupakan jeritan itu sampai bila-bila. Dan apa yang lagi dahsyatnya, mak kepada Kim Jong-si and Kim Yong-gyu, hari tu diorang ada rasa macam tak sedap hati tau, macam kecut perut macam mana tu. Tiba-tiba pagi tu diorang macam kenapa macam tak sedap hati, rupanya anak diorang hilang. So sampai sekarang tak ada siapa jumpa siapa suspek. Kes ni macam tu je, just terbiar macam tu je. Nobody knows like who have done it. That's why kes ni dikategorikan sebagai unsolved case. So itu je daripada saya, Hani, from Hani Bus Pager. Bye.